Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, sama ada dari media atau gabungan-gabungan NGO yang lain. Terima kasih kerana datang untuk memberi sokongan. Salinan. Saya dari Fernando, pengacara rancangan Salam Hari Ahad, selaku MC anda pada sidang akbar ini yang akan diadakan dalam bahasa Malaysia bagi menghormati bahasa rasmi negara ini. Ya, lagipun kata orang dari Amerika Latin seperti saya boleh bertutur dalam bahasa Malaysia, saya juga mengharap anda semua boleh memahaminya, insya-Allah. Baiklah, sidang media ini dilangsungkan dengan tujuan menjawab sebutir mesej yang kebelakangan ini telah disebarkan di media sosial. Mesej tersebut seolah-olah mendakwa bahawa sukarelawan dari multiracial Reverted Muslims telah memaksa penganut agama-agama yang lain untuk menerima terjemahan Al-Quran dengan tidak rela, dan juga telah menukar status agama penganut-penganut agama yang lain dalam pelbagai orang tanpa izin. Jadi bagi menjelaskan lebih tentang perkara ini, saya menyerahkan kepada pengasas dan Presiden Multiracial Reverted Muslim, Saudara Firdaus Wong Wai Hong. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat hadir, selamat datang ke Pusat Dakwah dan Bimbingan Islam MRM. Baik, untuk sidang media pada petang ini, ya, sebenarnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat saya, iaitu Saudara Derek Fernando dari Panama, ingin menjelaskan terhadap tuduhan penukaran status agama dan paksaan penukaran agama yang disebarkan melalui mesej WhatsApp. Ya, jadi insya-Allah dengan izin Tuhan, sekarang saya akan membacakan tentang kenyataan media kami yang saya percaya hadirin dan hadirat juga ada salinannya. Kami Multiracial Reverted Muslim MRM ingin memberi penjelasan terhadap mesej yang diterima oleh saya, iaitu selaku Presiden, melalui WhatsApp pada 25 hari bulan Februari 2015 bersama dengan dua keping gambar, di mana salah satu gambarnya memaparkan gambar WAN milik MRM dan selebihnya gambar taklimat straight dakwah yang dikendalikan sahabat NGO di Penang, di Pulau Pinang. Mesej WhatsApp yang diterima adalah seperti berikut. Please be informed that they have started distributing the Quran to the public in Teluk Pulai Klang. Please don't accept it, cause the minute you do, you will have to fill in a form claiming it's just for record purposes. But actually, they will track you down and convert you or change your record stating that you are a Muslim. Be reminded that the Quran is their holy book and is not to be touched by others, and once it is in your possessions, we can't dispose it or put it anywhere, cause it's considered as a holy book. Please be safe and exercise your right and politely reject it. Please inform all your loved ones and especially children. Please warn them not to take anything or give any personal or family details to anybody. Thank you. Jadi, para yang kedua, penjelasan MRM terhadap penyebaran mesej di atas adalah seperti berikut. Yang pertama, MRM bukanlah penganjur projek kepada One Soul One Quran ataupun dalam pendeknya OSOQ, di mana mesej tersebut cuba membayangkan atau menganggap kami adalah sebahagian dari penganjur projek tersebut. Islamic Information Services IIS adalah penganjur sebenar OSOQ, One Soul One Quran. Yang kedua, gambar WAN yang dihantar sekali dengan mesej tersebut adalah milik kami, iaitu MRM, bagi aktiviti dakwah kami, dan ianya tidak pernah digunakan untuk aktiviti yang melanggar undang-undang negara. Yang ketiga,
Gambar kedua adalah gambar taklikmat dakwah jalanan sahabat NGO Islam kami di Pulau Pinang pada bulan Disember 2014, di mana NGO kami iaitu Multi-Racial Reverted Muslim MRM tidak terlibat sama sekali. Dan keempat, kami mengedarkan Quran secara percuma kepada orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut dan tiada paksaan untuk menerimanya, dan tiada unsur pemaksaan dalam pengedaran Quran sebagaimana bukti melalui rakaman aktiviti dakwah jalanan kami yang boleh didapati melalui YouTube seperti video bertajuk Syahadah March 2014 Street Dakwah by MRM yang jelas menunjukkan tiada paksaan dan kekerasan digunakan. Dan kelima, WAN milik NGO kami tidak pernah melakukan sebarang aktiviti pengedaran Quran di Teluk Pulai Klang sebagaimana yang didakwa. Yang keenam, kami tidak memaksa mana-mana individu untuk memeluk Islam, dan kami sebenarnya dilarang kerana jelas dalangan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-256, la ikraha fidin, tiada paksaan dalam memeluk agama Islam. Dan yang ketujuh, kami tidak mempunyai kuasa dan kemampuan untuk menukar status agama seseorang kepada Islam kerana kami hanya sebuah NGO Islam sahaja. Yang ke-8, sesiapa sahaja sama ada Muslim ataupun bukan Muslim boleh memiliki dan membaca terjemahan Quran untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga mendapatkan gambaran yang jelas bagi sebarang salah faham terhadap agama Islam. Tiada peraturan yang melarang masyarakat memiliki dan membaca Quran. Dan yang terakhir sekali, kami tidak memaksa mana-mana pihak, mana-mana individu termasuk sekali, untuk mengisi borang, melainkan mereka memerlukan sebarang risalah ataupun Quran yang memerlukan kami menghantar kepada mereka melalui pos. Setiap maklumat peribadi yang kami miliki adalah diberikan oleh individu secara sukarela kerana kami tidak pernah memaksa sesiapa pun untuk memberikan maklumat peribadi. Jadi para yang ketiga, tujuan kami melakukan sidang media ini adalah bagi menjelaskan serta memperbetulkan informasi palsu mengenai aktiviti MRM serta bagi mencegah penyebaran mesej palsu itu yang kami percaya akan mengakibatkan kebencian yang seterusnya, mengakibatkan kekacauan serta situasi yang tegang di dalam masyarakat berbilang bangsa dan agama di Malaysia. Di sini kami ingin menyeru masyarakat Malaysia, baik Muslim ataupun yang bukan Islam, untuk memeriksa, mengkaji kesahihan sesuatu berita sebelum menyebarkan maklumat tersebut. Kami juga di MRM mengalu-alukan mana-mana pihak yang tampil berbincang dengan kami daripada menyebarkan kabar angin yang tidak berasas. Sekian kenyataan media kami untuk sebaran WhatsApp tersebut. Saya serahkan balik kepada Derek Fernando. Terima kasih saudara Firdaus. Baiklah, sekarang kami akan akan buka ruang 10 minit kepada wakil media yang mungkin ingin bertanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan kenyataan yang telah diberi oleh saudara Firdaus. Dia akan just stop. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, laporan polis tersebut dilakukan oleh pihak kami MRM di IPD Shah Alam semalam, iaitu 27 hari bulan Februari 2015. Jam dah lebih kurang dalam 4 lebih. Kami boleh memberikan lebih maklumat tentang masa yang sebenarnya. Apa soalan yang lain?
selepas berita bahawa information services ni tak bagi Quran cuma terdapat kekusaran terutamanya di kalangan golongan non-Muslim lah. Jadi apa pandangan Tuan mengapa golongan non-Muslim ni nampak gusar walaupun dia cuma Quran dan bukannya untuk nak convert mereka? Okey, soalan ialah tentang setelah berita tersebar mengenai IIS ingin memulakan projek One Soul One Quran, maka terdapat kegusaran di kalangan bukan Islam. Yang pertama adalah sebagaimana saya sebut tadi, dan saya percaya pihak media juga telah menemu ramai pihak dari IIS di mana mereka telah memberitahu bahawa projek penyebaran One Soul One Quran yang sebanyak 1 juta naskah itu belum dimulakan oleh mereka. Mereka belum memulakan lagi. Dan projek kami, program kami mengedarkan Al-Quran telah diedarkan semenjak tahun lepas lagi. Ya. Jadi kenapa mereka gusar, itu saya tidak pasti. Perlu ditanya kepada mereka. Ya, mungkin perlu ditanya kepada mereka. Kerana buku itu sebagaimana yang saudara sebut tadi, bukannya bila sebagaimana semalam Datuk Osman, ya, Datuk Osman Mustafa pengarah JAKIM juga telah memberitahu, apabila menerima Al-Quran tidak bermaksud orang itu telah memeluk Islam. Jadi kekusaran mereka perlu ditanya kembali kepada mereka, kenapa perlu gesar. Cuma saya nak bagi contoh kepada saudara, di hadapan kami ini ada Al-Quran pelbagai terjemahan, bahasa Korea, bahasa Tamil, bahasa Cina, bahasa Urdu, bahasa Tagalog, dan kami di sini juga ada kitab-kitab agama lain, Bhagavad Gita, Buddha. Kita juga mempunyai Alkitab, ya, berbahasa kitab Bible berbahasa Melayu, dan kami juga mempunyai pelbagai kitab-kitab lain di sini. Jadi kami tidak pernah gusar dalam aspek tersebut. Cuma kenapa masyarakat bukan Islam gusar, mungkin barangkali boleh meminta mereka memberikan komen tersebut. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Terima kasih. Baiklah, kalau dia ada sebarang soalan lagi? Tengok. Selepas penyebaran mesej ni, ada tak terima sebarang ancaman dan tuntutan dilakukan daripada pihak? Ancaman dan ugutan itu memang telah ada sebelum lagi mesej itu. Cuma kami memandang sebagai sesuatu kes yang agak isolated yang kita kata. Ya, kalau lihat di Facebook dan sebagainya, memang terdapat begitu banyak ancaman, ya, seperti memaki hamun dan mencaci maki, malahan mendoakan agar ahli keluarga dan ahli jemaah MRM semua pergi mati. Ya, memang terdapat ancaman, tetapi kami merasakan dengan, kami yakin mereka mengatakan sedemikian kerana kejahilan, bukan kerana betul-betul nak mengancam kami. Sebab dalam Islam diseru kami untuk memaafkan orang walaupun kerana mereka itu jahil. Jadi itu sebahagian daripada ajaran di dalam Islam itu sendiri. Ada buat report polis tak berkenaan dengan ancaman atau tuntutan? Berkenaan dengan ancaman itu sebelum ini kurang serius, tetapi setelah baru-baru ini, baru semalam, ada satu ancaman yang agak serius, dan kami akan berbincang dengan pihak peguam kami sama ada ingin melakukan laporan polis ataupun tidak. Tetapi perlu difahami bahawa laporan polis itu dilakukan bukan untuk menangkap sesiapa yang bersalah itu, tetapi sebagai satu bentuk perlindungan kepada kami daripada diancam. Tiada niat kami untuk agar mereka ditangkap, tidak. Kalau boleh, kami harap mereka dapat datang ke pusat kami untuk berbincang lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Mr. Firdaus, you are actually inviting people who have actually expressed threats and whatnot to come and meet MRM members and clarify issues rather than alleging or making threats outside. Yes. Saya sebenarnya, kami di MRM menyeru dan mengajak dan juga mengalu-alukan mana-mana pihak untuk datang, walaupun mereka mengugut kami, untuk datang ke pusat dakwah kami untuk berbincang, tiada masalah. Contoh, jiran kami di sebelah ini saja adalah sebuah church, World Harvest Church. Kami selalu berbincang, tiada masalah, tiada pergaduhan.
Tuan, you mentioned semalam ada satu ancaman yang agak serius, boleh tak ceritakan apa ancaman itu? Ancaman itu dia adalah berbentuk caci maki, ya, ugutan seperti kenapa kami nak menyebarkan Islam dan banyak lagi perkataan kesat-kesat, dan akhir kalam dia menyebut bahawa dia harap kami mati aksiden. Begitu banyak sumpah serana dia di situ, ya. Jadi itu bagi kami atas dasar kejahilan di situ. Di mana? Melalui Facebook juga, melalui Facebook juga. Ya? Okey, kita bagi kepada Puan Mona, kita bagi kepada media dulu. Ugutan berbentuk macam nak dengan keselamatan, macam nak pukul ke, ada tak yang macam yang tadi cakap berkenaan dengan caci maki saja, yang macam ugutan bentuk fizikal ada tak? Setakat bentuk fizikal yang secara jelas belum ada lagi. Secara jelas belum ada lagi. Tetapi wallahu a'lam lah, kita tak tahu, mungkin kami tak temui lagi, tapi kami tidak mahu membuatkan satu spekulasi. Sebab Islam menyeru kita dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat ke-8, jangan kerana kebencian kamu menjadikan kamu kurang adil, maka berlaku adil lah. Jadi dalam Islam itu yang perlu kami buat, iaitu kena berlaku adil untuk memeriksa, memastikan kami bertindak atas dasar fakta, bukan atas dasar kabar angin yang disebarkan. You can ask anyone last question. Apa persoalan yang lain dari belakang? Maybe just a view from you. Do you think basically because how certain groups may have pictured the religion of Islam in a maybe in a more repressive way, do you think this is the reason that has made maybe non-Muslims scared and angry when news about the distribution of Quran went about? Even the multiracial consultative council themselves were saying you shouldn't be giving out Qurans and it's a covert attempt to convert people and whatnot. Do you think it's because of the ongoing things portrayed by certain groups in the country about the religion that's making people scared? Baik, soalannya kalau bagi mereka yang tidak mendengar, iaitu adakah kerana perbuatan sesetengah kumpulan yang mewakili Islam yang seperti begitu agresif, begitu ekstrim, yang menjadikan masyarakat bukan Islam takut terhadap projek sedemikian, terhadap penyebaran Al-Quran? Jawapan kami adalah kami tidak menafikan ataupun tidak mengiyakannya, kerana ada golongan ekstrim di mana-mana. Tetapi isunya di sini yang untuk perhatian kita semua adalah, walaupun mereka ada sekumpulan yang dikatakan mewakili Islam itu bertindak agresif dan ekstrim, itu bukan alasan untuk mencipta berita palsu, kabar angin yang akan menimbulkan huru-hara di Malaysia. Itu bukan alasan. Mereka boleh ada saluran-saluran tertentu, sebagaimana kami di MRM kerap kali telah menjemput mereka yang mempunyai apa-apa masalah berkaitan dengan Islam untuk datang berjumpa dengan kami. Tetapi sayangnya mereka lebih suka bersembunyi di belakang papan kekunci, keyboard warrior. Jadi di sini kami memang mengalu-alukan mereka datang berjumpa dengan kami, insya-Allah. Okey, ada permintaan di sini untuk kami menjelaskan apa itu jahil dan kalam dakwah. Okey, jahil itu dalam istilah bahasa Arab, dia maksudnya dia tak tahu, dia tak ada, dia kurang ilmu. Ya, dia kurang ilmu. Ya, okey. Dan dia juga orang kata ignorance in that sense. Dan dakwah kalau dalam istilah Islam, ianya bermaksud mengajak, menjemput manusia untuk mentauhidkan. Tauhid itu adalah hanya mengesakan Allah, hanya sembah satu Tuhan, percaya satu Tuhan. Jadi dakwah di situ dari segi istilah dia sekalipun, tidak ada istilah dalam kitab Arab yang menyebut memaksa orang masuk Islam. Jadi dakwah itu adalah menyeru, mengajak. Contoh, kami mengedarkan risalah jemputan melalui email kepada hadirin dan hadirat untuk hadir. Itu adalah dakwah. Dan terpulang kepada media untuk hadir ataupun tidak. Dan tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk hadir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak dipaksa untuk hadir ke press conference ini.
Begitu perumpamaan dia. Kalau dalam bahasa Inggeris tu lebih kurang macam missionary lah. Ya. Kalau tak apa. Soalan terakhir kalau ada. Do you have any idea why MRM might have been singled out in the message? I hope I have the ideas. Ya, saya berharap saya mempunyai jawapan kepada soalan itu. Kalau saya ada jawapan kepada soalan itu, saya rasa petang ini kamu beli Toto kena tanya nombor kat saya. Ya, tetapi saya tak tahu. Mungkin barangkali when dakwah kami itu agak menonjol dengan message-message yang bersifat universal, dan itu adalah when yang pertama di Malaysia sedemikian rupa. Jadi biasanya apabila benda baru, kan, benda yang baru, dan kami adalah pelopor kepada usaha sedemikian, nescaya akan mendapat satu perhatian yang begitu mendalam, sebab tak ada orang lain lagi buat when seperti kami. Ya, wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih. Maaf kerana masa sudah singkat. Sekali lagi terima kasih kerana sudi hadir pada sidang akhbar ini. Kalau perlukan kenyataan yang dibuat oleh saudara Firdaus dalam bahasa Cina, boleh didapatkan dengan urus setia MRM. Dan kami juga akan berbesar hati jika anda sudi mengambil risalah yang kami sediakan. Juga ada terjemahan Al-Quran dan baju. Tapi tolong jangan salah faham, ya, tiada apa-apa paksaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila ke belakang, ada sedikit refreshment.